butang rekod ni dia lambat sikit hari ni. Okey, Aina Syakirah, nampak tak slide cikgu? Cikgu panggil nama yang biasa lah deh. Aina Syakirah, nampak tak slide cikgu? Nampak. Nampak deh. Okey. So hari ni kita nak sambung kelas. Jadi sebelum cikgu sambung 8.2, cikgu nak bagi satu soalan. Okey, bagi satu soalan. Yang ni awak nak kena salin lah. Awak masukkan dalam fail nota menggunakan tajuk literasi kebat. Kalau awak perasan dalam kelas kan cikgu semua beri soalan tu cikgu nak awak salin bawah literasi kebat. Maknanya soalan tu berbentuk kebat. Kadang-kadang kita je rasa kebat, jawapan dia mudah. Okey, yang ni awak nak kena salin dah. Okey, kita tengok soalan rajah 6.1 menunjukkan sistem respirasi pada ikan. Okey, dia pun bagi gambar ikan, ada insang, insang ni. Okey, kemudian dia tunjuk arah aliran air masuk. Arah aliran air masuk melalui mulut. Okey, awak pun tengok soalan ni awak terkejut dah. Wah, ada gambar ikan dengan tunjuk arah aliran air. Baca dulu soalan. Terangkan bagaimana insang diadaptasikan untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Maksudnya, Allah buat macam mana insang ni? Insang ni ada apa? Untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Dia cuma nak 4 markah sahaja. Okey, jadi ada pelajar, dia tak tengok perkataan depan ni. Di depan ni dia nak terangkan. Jadi bila terangkan, awak kena bagi tahulah insang banyak untuk apa? Insang ada banyak kapilari darah untuk apa? Ada pelajar, dia cuma bagi jawapan insang banyak kapilari darah. Dia tak dapat markah lagi deh. Dia tak dapat markah lagi sebab soalan sini dia nak terangkan kenapa. Bila ada terangkan, awak nak kena bagi sebab. Okey. Jadi sebelum tu, cikgu nak bagi tahu tugasan awak. Mungkin awak dah pernah buat masa mendengar rendah. Okey, tugasan awak ialah simple saja. Esok hari Jumaat ke, mau awak pergi ke pasar kan. Okey, jadi cikgu nak awak siang ikan. Biasanya cikgu nak minta guna ikan kembung lah, baru nampak sikit. Okey, cikgu nak seekor saja ikan kembung. Okey, cikgu nak awak nampak deh. Sini ni dekat ikan ni. Sekejap cikgu lukis gambar ikan. Katakan ni mata dia. Dia ada macam, kalau kita kat macam telinga lah. Ni lah operculum. Ada pelajar tanya, operculum tu macam sayap dia ke? Bukan sayap. Dia macam dekat mata dia tu dia macam kecil je, halus je. Awak buka ni, awak selak ni ke atas. Di bawah tu ada insang. Jadi esok, cikgu nak awak siang ikan. Okey, mana-mana yang pelajar yang tak pandai siang ikan, esok masuk dapur, awak siang ikan, cikgu nak awak dapatkan struktur insang ni. Okey, awak dapatkan struktur insang, dapat macam tu. Kemudian cikgu nak awak ambil gambar insang tu dan awak gunakan pada phone awak tu kan dia ada tempat untuk teks, tempat untuk kita masukkan teks. Cikgu nak awak labelkan seperti muka surat 130. Awak cari mana filamen insang, lengkung insang dan rujuk gambar cikgu mana sisir insang. Sisir insang ni yang nampak tajam-tajam ni. Okey, sisir insang. Yang ni filamen insang lah ni. Okey, filamen insang satu-satu ni. Di filamen tu ada lamela. Lamela tu kita tak nampak dah. So cikgu nak awak zoom gambar tu, awak labelkan. Mula-mula ambil gambar ikan dulu. Ambil gambar ikan, cari operculum. Kemudian lepas tu awak ambil gambar insang lah. Carikan cikgu nak filamen. Lepas tu cikgu nak sisir insang dan lengkung insang. Jangan risau, nanti gambar ni cikgu akan beri dalam slide kelas nanti. Okey dah. Itu saja gambar awak. Okey, itu saja. Sisir insang. Dan sebelum hantar kat cikgu tu tulis nama pada gambar tu, tugasan siapa ni. Barulah cikgu boleh tik siapa yang buat, siapa yang belum.
Kalau tak ada ikan kembung, gunalah ikan apa-apa yang bagi yang nampak jelas lah insang dia tu. Jangan kecil sangat. Okay, jelas nah? Okay, jadi ni okay, biar dulu yang ni. Okay, yang ni jawapan dia. So, untuk jawapan tadi, awak tak boleh buat macam ni. Awak tak boleh buat gambar macam cikgu ni. Cuma cikgu nak mudahkan nota awak. Jadi ada pelajar, dia jawab macam ni je. Mempunyai membran nipis, mempunyai jaringan kapilari darah, mempunyai banyak lamela. So, dia tak dapat markah. Sebenarnya dia tak dapat markah sebab dia tak terangkan. Okay, jadi, jawapan dia ialah awak salin macam cikgu senang untuk awak menghafal sebenarnya. Okay. Kalau membran nipis, untuk apa? Cikgu kata dah nipis untuk mudah. Ingat kata kunci cikgu. Nipis untuk mudah. Mudah apa? Mudah resapan gas respirasi. Maksudnya mudah resapan gas nak masuk dan keluar. Dapat? Awak boleh tulis macam ni, 1 markah. Okay. Yang kedua, insang mempunyai banyak jaringan kapilari darah. Banyak jaringan kapilari darah. Untuk apa? Bila banyak darah, cekap pengangkutan. Okay? Pengangkutan menjadi cekap dan cepat. Pengangkutan menjadi cekap dan cepat. Cepatlah dia boleh angkut darah. So awak dapat macam ni, 1 markah lagi. Okay, kemudian yang ketiga, cikgu bagi tahu kan di filamen tu, di setiap filamen tu ada lamela. So mempunyai banyak lamela. Jadi bila banyak kecil-kecil benda yang kecil-kecil banyak menambahkan jumlah luas permukaan untuk resapan gas lagi banyak. Okay. Menambahkan jumlah luas permukaan supaya lagi banyak resapan gas dapat berlaku. So 1 markah lagi. Okay. Kemudian filamen insang ni sentiasa lembab sebab dikelilingi air. Jadi lembab ni untuk apa? Larut, cikgu kata. Sebab gas oksigen dan karbon dioksida mesti melarut di dalamnya. Okey, so dapat jawab macam ni, 1 markah lagi. Jelas neh? Okay, nanti you all saling lah, nak buat macam cikgu pun tak apa, nak kala-kala pun tak apa, ikut awak. Cuma bila awak menjawab nanti, awak kena buat dalam bentuk ayat lah jangan buat macam cikgu macam ni. Okey, kita masuk mekanisme pernafasan. Okey, hari ni baru kita nak masuk tajuk yang hari ni. Okey. Jadi yang pertama ialah awak nak tengok mekanisme pernafasan serangga. Kalau awak tengok dalam buku teks awak muka surat 132, jangan lupa lepas kelas cikgu nanti awak scan QR code ni dan awak tengoklah video mekanisme pernafasan serangga. Bagaimana serangga tu bernafas. Okey, jadi apakah maksud pernafasan? Pernafasan ialah proses tarik dan hembus nafas yang berlaku berulang-ulang. Itu maksud pernafasan, iaitu kita tarik dan kita hembus gas secara berulang-ulang. Okey, kita nak tengok mekanisme pernafasan serangga. Udara masuk ke dalam dan keluar dari trakea dibantu oleh pengenduran dan pengecutan otot abdomen. Jadi semasa menarik nafas, otot abdomen mengendur. Hal ini menurunkan tekanan udara dalam trakea dan udara memasuki trakea melalui spirakel. Cikgu, saya kena hafal ke benda ni? Yes, awak kena hafal. Dah, sekali lagi cikgu ulang. Semasa nak tarik nafas, okay, gas nak masuk ni. Okay, jadi senang je cara cikgu ingat. Cikgu ingat macam ni. Bila gas nak masuk, mesti kena ada tekanan tinggi luar. Tekanan tinggi di luar, tekanan yang akan tolak gas nak masuk. Jadi tekanan di dalam trakea serangga rendah. Okay, cuba kita baca balik. Semasa menarik nafas, maknanya gas nak masuk. Otot abdomen mengendur. Otot ni akan mengendur di dalam ni. Otot abdomen mengendur. Hal ini menurunkan tekanan udara dalam trakea. Tu maksud dia. Kenapa dia merendahkan tekanan di dalam ni? Sebab nanti udara di luar ni, tekanan luar ni nak tolak masuk. Jadi caranya ialah abdomen ni, otot abdomen dalam ni, dalam abdomen ni, otot dia kena mengendur. Sebab apa nak mengendur? Dia nak turunkan tekanan dalam
trakea. Faham ke? Dia gini, bila gas nak masuk, tekanan di luar tu kena tinggi sebab nak tolak gas. Tekanan di luar tu kena tinggi sebab nak tolak gas masuk. Jadi tekanan dalam ni kena rendah. Bagaimana dia nak rendah? Otot abdomen mengendur menyebabkan tekanan dalam trakea menurun. Menurun ni maksud dia rendah lah. Okey, so menyebabkan tekanan di luar tinggi dan menolak udara memasuki trakea. Masuk ke mana? Masuk melalui spiracle. Ingat spiracle itu? Cikgu lukis kejap. Ni ada spiracle, lubang tempat udara nak masuk. Bila dah masuk, dia akan jumpa trakea. Okay. Lepas jumpa trakea, dia akan jumpa trakeole, cabang-cabang-cabang. Nanti trakeole ni akan tukar dengan sel-sel badan. Jelas? Senang je. Macam mana udara masuk? Udara masuk kerana tekanan di luar tinggi. Jadi macam mana dia nak rendahkan tekanan di dalam? Otot abdomen mengendur. So bila otot abdomen ni mengendur ni maksud dia relax, dia bukuk. Dia bukuk, otot tu bukuk. Mengendur. Jadi tekanan di dalam pun jadi rendah. Tekanan di luar tinggi akan menolak gas masuk ke dalam trakea ni. Dia nak masuk ke dalam trakea ni melalui siapa? Melalui spiracle. Jelas? Senang je. Okey. Kemudian dia nak hembus nafas pula. Semasa menghembus nafas, otot abdomen mengecut lah. Awak kena tukar lah. Tadi dia nak masuk, otot abdomen mengendur. Okey, sekarang semasa menghembus nafas, dia nak keluarkan gas, otot abdomen mengecut. Jadi bila mengecut, awak faham dah? Bila mengecut tu dia kecil. Jadi bila dia kecil, tekanan di dalam akan tinggi. Tekanan dalam pula akan tinggi. Tekanan di dalam akan tinggi dalam trakea. Bila tekanan tinggi, dia akan tolak gas keluar melalui spiracle. Okay. Jelas ke tak tu? Ni ada gambar. Okay. Cikgu ulang sekali lagi. Cikgu ulang sekali lagi. Dengar molek. Okay. Perhatikan gas oksigen ni. Okay. Jadi bila gas oksigen nak masuk, tekanan di luar ni kena tinggi. Sebab dia nak tolak gas masuk. Jadi otot-otot abdomen, otot-otot abdomen pada serangga ni dia akan mengendur. Mengendur ni maksud dia apa? Kalau cikgu sebut kendur, maksud dia bukuk. Kalau Kelantan panggil dia bukuk. Apa dia bukuk? Kendur dia bukuk. Nak suruh gas masuk. Okey. Jadi bila otot abdomen mengendur, tekanan di dalam jadi rendah. Tekanan di luar tinggi akan tolak gas oksigen masuk melalui spiracle. Okay, kemudian gas karbon dioksida nak keluar. Bila nak keluar, mestilah tekanan di dalam ni yang tinggi. Tekanan dalam trakea tinggi. Kerana apa? Sebab otot-otot mengecut. Otot-otot dia mengecut. Jadi bila mengecut dia jadi kecil. Bila kecil dia akan kecut. Kecut tu kecil tu, dia akan tekanan tinggi. So tekanan tinggi dalam trakea menolak gas karbon dioksida keluar. Dia mesti dalam pula tinggi. Barulah dia boleh tolak gas karbon dioksida keluar. Okey, jadi minggu lepas ada pelajar tanya, cikgu saya nampak macam trakea tu macam ada gelang-gelang sebab dalam buku bioskop ada tanya. Macam ada gelang-gelang ni cikgu di trakea. Okey, tolong ingat yang ni tak ada dalam buku teks, tolong ingat dinding trakea dikuatkan dengan gelang-gelang kitin. So yang ni yang awak nampak gelang-gelang tu itu ialah gelang kitin. Tolong take note tolong take note, catat. Yang mengantuk tu tolong celak butir mata. Dia diperkuatkan dengan gelang-gelang kitin. Kenapa? Supaya trakea tidak menjadi kempis dan ranak akibat tekanan udara yang tinggi. Maksudnya bila gas masuk duk tekan ni, ada gelang kitin, maka trakea tu dia tidak akan pecah, tidak akan ranak. Dan kitin sendiri adalah tidak telap kepada udara. Okey, setakat ni faham ke tak? Tolong take note yang ni. Okey, cikgu takut naik dalam exam. Jadi dinding trakea dikuatkan dengan gelang-gelang yang kita panggil gelang kitin. Supaya bila tekanan gas tinggi, dia tolak-tolak udara nak masuk tu, trakea tidak pecah, tidak ranak, tidak kempis. Okey, jelas tu baru serangga kak. Okey, now kita nak masuk kepada katak. Setakat ni ada nak tanya tak Fatihah Yazdi?
Fatihah? Tak ada cikgu. Jelas deh. Faham cikgu. Baru serangga ni. Okay, now cikgu nak masuk. Okay, cikgu dalam buku tu dia buat macam tu kan. Kalau you all nak saling, nanti cikgu snap gambar ni. Senang. Cuba awak tengok. Kalau cikgu suka buat nota cikgu macam ni. Okay, contoh, tarik nafas. Otot abdomen mengendur. So, bila mengendur, tekanan udara dalam trakea turun, tekanan udara di luar tinggi. So, tinggi itulah yang menolak udara memasuki trakea. Cikgu suka buat nota secara tersusun. Tak suka baca buku teks tu sebab tak nampak. Okay, contoh lagi, nak hembus nafas. Otot abdomen, nampak? Otot abdomen ni otot dalam badan dia. So, bila otot ni kecil, otot ni mengecil, tekanan di dalam tinggi. Tekanan di dalam tinggi. So, tekanan di luar rendah. Tekanan yang tinggi dalam tu akan tolak udara keluar melalui spiracle. Jelas lah? Kalau awak nak nota ni, nanti cikgu snap gambar. Senang nak baca. Tarik macam mana, hembus macam mana. Okay, kita pergi kepada katak. Okay, katak ni kita dah belajar ke? Iaitu katak ni bernafas melalui rongga mulut dan peparu apabila berada dalam keadaan aktif. Berapa aktif tu cikgu? Maksudnya dia melompat-lompat. Jadi bila katak tu melompat-lompat, dia aktif, dia bergerak, dia akan bernafas menggunakan mulut dan peparu. Bila dia tak aktif, dia duduk saja, dia akan guna kulit. Ingat bila dia melompat-lompat, dia guna mulut dan peparu. Bila dia duduk relax, duduk saja tu, dia guna kulit. Okey, cuba kita tengok. Tarik nafas. Apabila katak bernafas melalui lubang hidung. So, you pun cari mana lubang hidung. Ni nampak udara masuk melalui hidung. Mulut dan glotis tertutup. Ni kena tengok molek deh. Kalau cikgu jadi awak, cikgu akan tulis. Biasanya cikgu akan lukis balik gambar katak. Dan cikgu akan tulis nota ni. Nombor 1. Udara masuk melalui hidung. Lepas tu, mulut dan glotis tertutup. Jadi udara masuk ke hidung tu, mulut dia mesti tutup. Dan awak nampak ni, glotis. Kalau cikgu suka panggil glotis ni macam tali leher, dekat leher dia. Kita tak nampak benda ni, dia duduk di dalam katak. So, glotis tertutup. Boleh tak? Memang kena hafal, tak ada cara lain dah. Udara masuk melalui hidung. So, bila masuk ke hidung, mulut dan glotis tertutup. Okey. Bila mulut dan glotis tertutup, dasar rongga mulut diturunkan. Cikgu rasa awak boleh tengok lah macam katak dia punya ni. Awak rajin tengok tak dia, dia punya go ni. Dasar rongga mulut tu diturunkan. Dia turun ke bawah. Bolehlah tengok melalui YouTube. Awak boleh tengok katak tu. Dia macam bawah mulut dia tu dia macam ke bawah tu. Okay. Jadi, bila dia buat macam tu, tekanan udara yang rendah dalam rongga mulut, sebab benda ni terbuka. Bukan terbuka maksud cikgu dia luas. Okay? Jadi tekanan pun jadi rendah lah. Okay, jadi tekanan udara yang rendah di dalam rongga mulut menarik udara masuk. Apa dia boleh tariknya? Yalah sebab bila tekanan dalam mulut dia rendah, tekanan di luar tinggi. Dia kena satu rendah, satu tinggi. Jadi tekanan udara yang tinggi dekat luar ni akan tarik tolak udara masuk ke dalam hidung. Dia akan tarik masuk. So masuk duduk dalam ni. Boleh ke tak? Cikgu ulang sekali lagi deh. Bila katak nak bernafas, udara akan masuk melalui cikgu sekejap cikgu padam dulu. Takut pening banyak sangat tu cikgu conteng ni. Okay, sekali lagi deh. Cuba awak tengok molek. Okay, sekejap Sebab kalau dalam kelas kita boleh tunjuk demonstrasi. Okay, katak dia bernafas melalui hidung. So nampak tak? Masuk dalam hidung. So bila masuk dalam hidung, automatik mulut tertutup, glotis tertutup. Ingat macam tu. Mulut tertutup, glotis tertutup. Jadi
pada masa sama dasar rongga mulut diturunkan ke bawah. Sebab tu kalau tengok katak ke dia macam ong-ong tu, dia macam tekuk dia tu, macam mulut dia tu turun ke bawah. Sebab udara nak masuk ni. Okey. Jadi dia kata dasar rongga mulut diturunkan. Tekanan udara rendah. Dalam kena rendah. Sebab luar kena tinggi sebab nak tolak gas. Jadi tekanan udara yang rendah dalam rongga mulut menarik udara masuk ke dalam rongga mulut melalui lubang hidung. Maksudnya tekanan di luar ni akan tolak gas masuk ke dalam hidung. Masuk dekat rongga mulut. Jelas Okey, kemudian. Kemudian apabila glotis terbuka. Terbuka je lah sebab gas duk tolak nak masuk ni. Glotis terbuka dah. Okay, jadi apabila glotis terbuka, lubang hidung pula tertutup. Okay, glotis terbuka, lubang hidung tertutup. Okay, lubang hidung tertutup dan dasar rongga mulut naik pula. Jadi tekanan udara yang tinggi ni sebab duk tolak ni, dia suruh masuk. Jadi tekanan udara dalam rongga mulut ni duk tolak udara masuk dalam pundi. Ni. Masuk ke dalam peparu dia. Macam pundi gitu, masuk ke dalam peparu. Boleh Jadi bila udara tu nak masuk dalam peparu, glotis pun kena buka dah lah. Bila buka, mulut naik ke atas macam ni, dia nak tolak gas masuk dalam pundi ni. Pundi iaitu peparu. Boleh tarikkan nafas. Okey. Kemudian bila dia nak hembus nafas ni dia nak keluar. Apabila peparu mengecut. Awak nampak dia dah mengecut, dia jadi kecil dia ni. Semesti bila mengecut, tekanan dalam ni tinggi. Tekanan tinggi lah sebab kawasan tu jadi kecil dah. Okey, bila peparu mengecut, udara disingkirkan daripada peparu dan kenapa gas ni boleh keluar? Sebab ini dibantu oleh tekanan abdomen dan sifat kekenyalan peparu. Sebab bila tekanan dalam ni tinggi, dia akan tolak gas keluar. Sebahagian udara keluar melalui lubang hidung, manakala yang selebihnya bercampur dengan udara di dalam rongga mulut. Maknanya dia boleh keluar dua-dua. Keluar ke hidung boleh, keluar ke mulut pun boleh. Okey, ada apa-apa nak tanya dah untuk katak? Memanglah masalah sikit awak kena bayangkan awak jadi katak lah cikgu rasa. Cikgu. Kalau katak dalam air tu ya nafas guna kulit kau ya tu nafas kau. Katak kalau dalam air, dia kan duduk separuh kan? Dia duduk separuh. Kalau dia duduk senyap, tetap kalau dia guna kulit lah, kulit yang bahagian atas. Yang tak terkena air tu. Biasanya dia duduk senyap macam tu kan, dia tak aktif so dia guna kulit. Okey lagi? Cikgu. Siapa saat ni? Siapa tanya ni? Cikgu nak bagi markah ni. Nurin Alia, Pak Syifa. Sekejap cikgu tanda dulu. Nurin Alia. Okey, lagi? Cikgu. Pas kali you berenang yang nafas dah. Nafas lah. Kalau berenang dia gerak tu dia kira aktif. Dia kira aktif, dia guna rongga mulut dan peparu. Ni siapa ni? Atika Syazwani, Pak Syifa. Okey. Sekejap cikgu cari nama. Okey, lagi? Tak ada dah? Kalau cikgu jadi awak, cara cikgu belajar, ni pun cara cikgu bagi kepada pelajar-pelajar tahun-tahun dulu lah. Cikgu suruh dia orang lukis balik. Lukis katak besar-besar, lepas tu label, lepas tu tulis selalu. Katak bernafas, udara masuk ni bila, buat nombor-nombor. Senang bila kita nak hafal Okey, habis yang tu, kita nak masuk ikan pula. Ikan ni payah sikit Cikgu cakap selalu, ikan manusia dia payah. Okey, kita tengok ikan. Mekanisme pernafasan ikan dibantu oleh tindakan mulut dan operculum. Mulut dan operculum. Esok awak beli ikan, okey, awak akan dapat macam ni. Ni yang bentuk macam ni, yang dekat mata dia tu, ni operculum. Lepas tu ada sirip. Ni operculumnya. Okey, ni mulut dia. Okey, ikan melakukan ventilasi dengan berenang dan dengan membuka dan menutup operculum. Ni operculum dia ni boleh terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Ini mendorong air masuk ke dalam mulut dan seterusnya melalui insang. Ventilasi peredaran meningkatkan pengaliran air pada pembukaan respirasi.
Okey, kita tengok ikan. Mari kita tengok dulu. Ni mulut dia. Okey, mulut dia. Ni operculum. Kecil je operculum ni. Cikgu kata tadi macam telinga lah lebih kurang. Okey, jadi cikgu kata tadi operculum boleh terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Okey, kita tengok macam mana ikan bernafas. Kita baca dulu dah. Apabila mulut dibuka sebab air nak masuk. Bahagian dasar rongga mulut diturunkan. Okey, cikgu stop sharing sekejap. Cikgu nak tunjuk demonstrasi. Dan ni dia payah sikit. Okay, so cikgu nak tunjuk demonstrasi. You all tengok Awak perasan tak bila awak buka mulut? Semua buka mulut. Cuba buka mulut dah. Awak perasan tak bila awak buka mulut, lidah awak, mulut awak dia pergi ke bawah. Awak rasa ke? Lidah awak ke bawah. Bila awak tutup mulut, lidah awak naik ke atas. Okey, boleh tak cikgu minta buka kamera sekejap? Semua buka kamera sekejap. Tak apa, tak pakai tudung pun, anak cikgu tak ada pun. Cuba buka kamera, cikgu nak awak buat demonstrasi dengan cikgu. Cuba. Tak payah malu, tak mandi lagi, cikgu payah dah tu. Buka kamera sekejap je, cikgu nak awak buat demonstrasi. Okey, cepat. Pakat tak saya buka kamera pula belakang. Buka je. Awak tak mandi pun cikgu payah dah. Cepat, buka sebelah kau. Semua kena buka. Ada ni Najihah je buka ni. Cuba, semua buka. Tak apa, duduk atas katil pun. Tak apa, faham dah. Awak belajar ni. Ada duduk. Mana? Okey. Umairah, buka kamera. Khairina, Umairah, Kamaruzaman, Nur Amira, buka kamera. Cikgu nak suruh buat demonstrasi hari ni. Baru awak faham kalau tidak. Okey, Khairina, Nur Umairah. Tak apa, tak pakai tudung pun tak ada orang nak tengok Sekejap saja. Elisha, where are you? Buka. Aina Najihah. Cikgu kadang-kadang cikgu lupa dah sebab cikgu mengajar awak sekejap je. Cikgu tak ingat dah lupa awak macam mana. Tengku, buka Tengku. Alah malu. Tu siapa tu? Duduk di hospital ke tu? Sekejap je. Cepat. Tengku. Atikah Syazwani, Nurin Alia, Asni Natasha. Buka. Malu-malu selaka ni. Cepat. Okey. Cikgu nak sekarang you all buka mulut. Semua buka mulut. Malu pula dah cikgu nak tahu. Bukan nak cek gigi awak. Cuba. Buka mulut. Awak rasa tak lidah awak turun ke bawah? Rasa kan? Okey. Tutup mulut. Tutup mulut pula. Awak tutup mulut. Awak rasa tak lidah awak naik ke atas? Rasa. Okey. Buka mulut balik. Buka mulut balik. Rasa kan dia turun ke bawah? Okay, so thank you. Tutup. Alah, payahnya nak suruh buka kamera budak-budak ni. Okay, kita sambung balik. Kita tengok semula. Okay, boleh tutup. Okay, sekejap. Kita present balik. Sebab awak nak belajar tajuk ni, awak kena rasa jadi ikan. Awak kena rasa macam mana jadi katak. Baru awak boleh ingat. Kalau dalam kelas, memang cikgu suruh bangun. Cuba jadi seekor katak, cuba jadi seekor ikan, baru kita faham. Okey. Aina nampak tak? Aina pula dah. Ya, Aina Syakirah nampak tak slide cikgu? Nampak. Aina? Okey, kita sambung balik dah. Okey. Jadi, sekarang cikgu nak awak bila mulut dibuka, mulut awak terbuka, mulut ikan buka, bahagian dasar rongga mulut diturunkan. Tu awak rasa tadi bila buka mulut, lidah kita rasa pergi ke bawah. Jadi pada masa sama, ruang operculum dibesarkan dan bukaan operculum ditutup. Awak nampak tak bukaan dia jadi luah ni? Bukaan dia jadi luah ni sebab air nak masuk ni. Air nak masuk, udara nak masuk ni. Okay, jadi bila sini buka, maka operculum ditutup.
Cikgu ulang sekali lagi, bila mulut terbuka, dasar rongga mulut diturunkan. Bila turun, barulah dia boleh buka ni, ruang ni besar. Okay. Ruang operculum jadi besar dan pada masa sama, operculum ditutup. Ini mengurangkan tekanan di dalam rongga mulut. Halah, apa dia buka ni cikgu? Sebab dia nak turunkan tekanan, maka tekanan di luar akan jadi tinggi. Awak gini, kalau cikgu jadi awak, cikgu belajar macam mana tau? Cikgu cari tempat mana udara nak masuk. Tempat udara nak masuk itulah tekanan tinggi. So, dia nak tolak udara masuk di luar. Sebab nak tolak ni, nak tolak. Maka tekanan di luar tinggi, automatik tekanan di dalam rendah. Jadi dia kena buka ni, luas dia ni. Jelaskah? Okey, jadi bila tekanan tinggi di luar, air dari luar yang mengandungi oksigen terlarut akan ditekan-tekan dan memasuki mulut. Boleh? Cikgu ulang sekali lagi. Mulut buka, dasar rongga mulut diturunkan. Dasar rongga tu bawah dia, bawah mulut diturunkan. Menyebabkan bila turun, ni, bukaan operculum jadi luas. Pada masa sama, operculum ditutup. Jadi bila jadi luas, tekanan di dalam pun rendah, tekanan di luar tinggi, lalu menolak air yang ada oksigen terlarut masuk dalam mulut. Okey, jelas dah? Okey, sekarang air tu dah masuk, bawa oksigen. Okey, sekarang air nak keluar pula. Apabila mulut ditutup, okey, tutup mulut. So, bila tutup mulut, awak rasakan mulut lidah awak naik ke atas. Maka bahagian dasar rongga mulut dinaikkan. Air akan mengalir melalui lamela insang. So, air pun akan pergi dekat filamen, masuk dalam lamela insang. Okey, sekejap . Okey, jadi air akan masuk gimana? Masuk di dekat ni lah. Kan sini ada operculum tadi. Cikgu kata bila awak selak operculum, awak akan jumpa insang. Jadi air akan pergi ke insang, pergi ke filamen insang. Dan berlakulah pertukaran gas antara darah dengan air. Dia akan tukar gas lah dengan insang ni. Okey. Pada masa sama, otot operculum mengendur dan ruang operculum dikecilkan. Awak nampak tak? Ia jadi kecil dah. Sebab apa? Sebab semua dah pergi ke insang dah ni. Jadi sebab tu dia kata ruang operculum dikecilkan. Isi padu rongga mulut dikurangkan. Jadi bila dia nak tolak dah air keluar, tekanan di dalam tinggi. Tekanan dalam rongga mulut pula tinggi. Sebab sini nak tolak ni, nak tolak keluar ni. Okay, jadi isi padu rongga mulut dikurangkan, tekanan di dalam rongga mulut menjadi lebih tinggi daripada tekanan di luar. Tekanan di luar rendahlah sebab di dalam ni yang nak tolak air yang ada gas keluar. Tekanan yang tinggi menyebabkan air mengalir keluar mengalir melalui operculum. So air yang ada gas karbon dioksida mengalir keluar melalui operculum. Jadi maknanya tekanan di dalam ni yang kena tinggi sebab nak tolak air keluar yang ada gas karbon dioksida keluar melalui operculum kiri dan kanan. Itu untuk ikan. Ada nak tanya? Kalau cikgu jadi awak, cikgu macam tadi lah. Cikgu akan lukis satu persatu. Cikgu akan buat nota pada rajah. Kalau malas nak lukis, you all photostat buku tu gak. Awak pun color molek lukis, tulis nota. Cikgu nak buat tapi tak ada masa lagi sekarang. Okay, ada nak tanya? Cikgu, kali ikan keli. Ya. Ikan keli. Kenapa dengan ikan keli? Dia macam patok juga sebab macam ikan ni. Apa dia? Ikan keli ke dia boleh di atas darat juga. Dia kena berparu juga ke? Ikan keli. Ikan keli dia lebih ke macam katak lah. Maknanya kalau duduk dalam air, insang ni. Macam duduk luar tu, dia guna ni lah, kulit. Okey, ada nak tanya apa? Siapa tanya tadi? Cikgu nak catat nama.
Aina Najihah. Aina Najah kelas mana? Kak Dina. Okey, Pak Bina Okey, so sekarang cikgu nak pergi seterusnya dah. Kalau ada perlu juga tanya lepas ni pun tak apa. Okey, pergi seterusnya. Ni soalan. Yang ni cikgu nak awak salin dah. Sebab apa? Ni bawah literasi kebat juga. Bawah literasi kebat dan soalan ni pelajar kita tak dapat nak jawab. Ni soalan trial Kelantan dah tahun lepas. Tak boleh nak jawab. Okey, cuba kita tengok. Ikan terkena jangkitan penyakit kutu insang. Ada penyakit kutu insang yang menyebabkan filamennya jadi rosak dan operkulumnya tidak boleh ditutup dengan sempurna. Bolehkah awak bayangkan ikan tu terkena jangkitan kutu insang menyebabkan filamen dia jadi rosak. Filamen insang tu jadi rosak dan operkulum dia tak boleh nak tutup dengan sempurna. Jadi duduk macam duduk terbuka je. Dia tak boleh nak tutup, tak boleh nak buka. Dan ini dia akan terbuka semua. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada mekanisme tarik nafas pada ikan tersebut. Okey, sebelum cikgu pergi kepada jawapan cikgu nak dengar pandangan awak. Tak apa, salah dah kita belajar. Okey, agak-agak Nik Nurin Zukrina. Apa jadi pada ikan tu? Zuk, apa jadi Zuk? Apa cikgu? Oh, tengok soalan tu. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada mekanisme tarik nafas pada ikan. Cuba tengok soalan tu. Apa jadi? Agak-agak awak lah. Apa jadi pada ikan tu? Saya rasa dia akan sesak nafas. Sesak nafas macam manusia. Dia macam Ha. dia tak boleh nak tarik nafas lah. Dia tak boleh nak tarik nafas. Dia jadi nak susu. Ya, okey. Kita Segala. dengar Akilah pula. Nur Akilah binti Muhammad Azam. Agak-agak apa jadi pada ikan tu? Pernafasan yang menjadi tak sempurna. Pernafasan jadi tak sempurna. Sebab apa? Sebab Sambil-sambil nak jawab tu. Yes? Ya. tidak berfungsi dengan baik. Yalah, tak boleh berfungsi dengan baik. Okey. Okey. Kalau kita tengok ni, memanglah awak jawab macam tu. Sebenarnya jawab macam tu sebenarnya tak ada markah pun. Sebab apa Sebab dia dah tanya ni. Apa jadi kepada mekanisme tarik nafas? Tu kepentingan dia. Memanglah kita boleh jawab dia akan mati, dia tak boleh tarik nafas, tapi dia nak kepada mekanisme tarik nafas. Nanti you all saling, kita tengok jawapan dia. Yang pertama betul jawapan kawan awak, tapi kalau dapat markah pun dapat 1 markah saja. Okey, tadi kawan awak tu sesak nafas. Sesak nafas tu maksud dia ikan sukar bernafas. Ikan tak boleh nak bernafas dengan baik. Kenapa? Awak kena fokus kepada tarik nafas. Sebab soalan tu kata tarik nafas. Jadi bila benda ni terbuka, tak boleh nak tutup. Sebab masa tarik nafas, operkulum kena tutup kan? Betul tak? Operkulum kena tutup sebab mulut dia terbuka. Jadi sekarang, bila benda ni terbuka, sini pun terbuka, maka tekanan di dalam rongga mulut sama dengan persekitaran lah Kak. Cikgu buat apa sama cikgu? Ya, bila mulut terbuka, sini tekanan tinggi sebab nak tolak gas masuk. Sini kena tutup, barulah jadi tekanan rendah. Tapi bila sini terbuka, sini pun terbuka, tekanan dalam mulut sama dengan tekanan di luar. Maksudnya kalau sini rendah. Kalau luar tinggi, dalam pun tinggi. Kalau di luar rendah, dalam pun rendah. Dia kalau sama rendah, sama tinggi, dia tak boleh nak tolak gas ni. Sebab gas dia boleh masuk daripada tinggi, tolak pergi ke rendah. Faham deh? Gas ni kat awak dah belajar ke bab 3 resapan daripada kepekatan tinggi pergi ke kepekatan rendah. Jadi bila dua-dua terbuka, tekanan di dalam rongga mulut sama dengan persekitaran. Menyebabkan air sukar mengalir keluar dari operkulum sebab air dah masuk bawa gas, air nak keluar tak boleh sebab tekanan sama. Okey, menyebabkan pertukaran gas di lamela menjadi kurang cekap. Air tak boleh nak pergi dekat lamela ni, tak boleh nak tukar gas. Tak boleh nak tukar gas. Okey, menyebabkan sel badan ikan
kurang menerima oksigen. Jadi bila dia kurang menerima oksigen, ikan sukar bernafas. Dia tak boleh nak terima oksigen, jadi ikan sukar bernafas. Jadi betul juga kawan awak kata, ikan jadi sesak nafas lah sebab dia tak cukup oksigen. Tapi kita tak kata sesak nafas. Ikan sukar bernafas. Okay, jelas Nanti you all saling. Awak memang tak terjangka lah. Soalan ni memang akan disoal lah. Maknanya awak belajar macam ni. Tapi dia boleh tanya, apa jadi kalau filamen tu, operculum jadi terbuka kerana filamen tu kena jangkitan kena jangkitan kutu insang. Okey, jadi dan kemudian sebelum cikgu pergi kepada tajuk seterusnya tu, cikgu siapa ya yang tanya cikgu baru ni, dia tanya, cuba awak tengok sekejap, ada pelajar tanya. Cikgu pun lupa nak cakap. Cuba awak tengok buku 129. 129. Okey, dekat tajuk fikirkan tu, dia tanya mengapakah insang ikan tidak boleh berfungsi sekiranya ikan tidak berada di dalam air. Awak keluarkan ikan duduk luar, duduk sekejap mampu. Kenapa? Sebab bila duduk di luar, insang tu jadi kering. Kan insang tu dia kena lembab. Kan insang tu dia kena, kan dia persekitaran dia kena lembab sebab gas kena larut. Lembab untuk larut. Jadi bila awak keluarkan di luar, tak ada kelembapan, insang tu dia akan melekat-lekat. Dia akan melekat-lekat, melekat-lekat, tak boleh nak buat pertukaran gas, dia akan mati. Jelas sebab dia tak lembab dah. Okey. Now kita nak pergi kepada manusia, lepas tu kita habislah. Okey, kita tengok mekanisme pernafasan manusia. Yang ni awak dah belajar, so cikgu akan pergi dengan laju-laju. Okey, untuk tarikan nafas, kita ada dua kan, tarik dan hembus. Cikgu cakap betul, masa cikgu form 3 lagi, cikgu memang sukar nak ingat benda ni. So caranya ialah cikgu hafal tarik saja. Cikgu hafal tarik saja. Lepas tu cikgu kalau naik soalan hembus, cikgu akan tukar benda tu. Okey, cuba tengok Okey. Bila nak tarik nafas, otot interkostal luar mengecut, otot interkostal dalam mengendung. Awak dah belajar kita ada dua jenis otot interkostal. Otot interkostal luar mengecut. So cikgu hafal, luar kecut. Cikgu hafal ya. Bila nak tarik nafas luar kecut, otot interkostal dalam kendung. Cikgu hafal kecut saja, luar kecut. Dan pada masa sama, cikgu ambil yang ni dulu. Otot diafragma mengecut. Cikgu susun macam ni. Luar kecut, luar kecut, dalam kendung, diafragma. Sebab sini kecut, kendung, cikgu hafal dia kecut balik. Cikgu hafal gini. Cara cikgu hafal. Otot interkostal luar kecut. Mesti dalam kendung. Lepas dalam kendung, diafragma kecut balik. So bila dia kecut, dia jadi leper dan mendatar. Kecut, leper. Cikgu buat kecut, leper, kecut, leper. Cikgu buat gitu. Itu cara cikgu hafal. Maybe you all ada cara lain lah. Okay. Jadi, menyebabkan bila kita tarik nafas, awak cuba tarik nafas. Awak rasa tak sangkar rusuk awak ni, dia naik ke atas dan ke depan. Cuba tarik nafas. Awak rasa dada awak naik ke atas, pergi ke depan. Okay, jadi cikgu jadikan dia sebab rasa Okay, so buat je lah. Sangkar rusuk, sini awak pun cuba tarik nafas. Jadi cikgu pun tulis sangkar rusuk, naik ke atas dan ke depan. Jadi bila buat macam tu, kedua-dua ni semua pergerakan 1, 2, 3 ni menyebabkan isi padu rongga toraks bertambah dan tekanan rongga toraks berkurang. Kenapa? Bila gas masuk, isi padu bertambah tapi tekanan turun. Kenapa macam tu? Sebab tekanan di luar atmosfera lagi tinggi. Cik kata dah tadi tempat mana nak tolak gas tu, situlah tinggi. Jadi tekanan atmosfera yang lebih tinggi di luar menolak gas, menolak udara masuk ke dalam peparu. Okey, dengar molek dah. Cikgu nak buat dua perbezaan. Katakan soalan naik hembus. Cikgu tukar je lah. Tengok dah, tengok cara cikgu buat. Katakan ni tarik. Okey, ni tarik, ni hembus. Katakan soalan naik hembus. Cikgu tukar je. Otot interkostal luar kendung. Tukar je lah. Kendung. Otot interkostal dalam kecut. Diafragma
kendu. Okay, diafragma kendu. Lepas tu awak pun hembus nafas. Bila awak hembus nafas, awak rasa diafragma ke bawah. Okay, ke bawah dan turun ke bawah. Okay, turun ke bawah dan dia jadi bentuk kubah. Turun, kubah. Turun, kubah. Cikgu hafal gitu. Lepas tu, isi padu di dalam kurang lah sebab dia nak tolak gas keluar. Jadi isi padu di dalam kurang dan tinggi, tolak gas keluar, keluar. Boleh ke? Jadi untuk hafal mekanisme pernafasan manusia ni, cukup hafal tarik nafas dah. Bila nak hembus tu, awak ubah sendiri ayat. Cikgu ulang sekali lagi dah untuk tarik nafas sahaja. Okey, otot interkostal luar kecut, luar kecut. Otot interkostal dalam kendur. Dalam kendur. Okey, kemudian sambung pula. Diafragma kecut. Kecut leper. Ingat gitu, kecut leper dan mendatar. Kemudian, ni isi padu sebab gas dah masuk dah kan. Isi padu rongga torek. Maknanya isi padu dalam dada awak tu, isi padu rongga torek bertambah sebab gas masuk. Tekanan di dalam rendah kerana tekanan di luar atmosfera lebih tinggi mendesak udara masuk ke dalam peparu. Boleh? Jadi untuk hembus nafas ni tukar sendirilah. Luar kendur. Dalam kecut. Otot diafragma kendur. Bila kendur dia jadi melengkung kubah. Kemudian awak pun hembus. Bila hembus, awak rasa sangkar rusuk awak ke bawah, ke dalam. Sebab tadi ke atas, keluar. Yang ni ke bawah, ke dalam. Okay, kemudian sebab bila dia nak keluar, isi padu rongga toraks berkuranglah sebab dia nak keluar. Dan pada masa sama tekanan dalam ni tinggi. Okay, tekanan rongga toraks tinggi. Menolak udara keluar dari peparu. Okay, jelas dah? Jadi kalau ikut awak lah, kalau awak ada cara terbaik untuk hafal yang ni, awak buatlah cara awak. Kalau cikgu memang hafal, tarik nafas sahaja. Okay, now kita pergi yang last, iaitu kita nak membanding dan membezakan antara mekanisme pernafasan dalam manusia dengan haiwan. Okay, persamaannya bila sebut persamaan kena sebut belaka. Manusia dan haiwan semuanya bila nak tarik dan hembus nafas kena ada struktur khas berotot untuk mengembang dan mengecutkan rongga pernafasan. Yang kedua, mekanisme pernafasan melibatkan perubahan isi padu dan tekanan dalam rongga pernafasan. Okay, itu persamaan dia. Okay, kemudian perbezaan kalau serangga, apa tempat gas masuk liang pernafasan dia, serangga kita panggil spiracle. Kalau ikan, udara masuk melalui mulut dan operculum. Maknanya udara masuk dan keluar mulut dan operculum. Kalau katak, lubang hidung, manusia lubang hidung. Okay, apakah struktur-struktur yang membantu pernafasan dia? Okay, dalam serangga dia ada thorax, abdomen, dada dia lah, bahagian dada dia, Okey, kalau ikan yang membantu dia nak bernafas tu mesti ada operculum, rongga mulut tadi. Rongga mulut tu maksudnya kawasan mulut dia. Okey, katak dibantu oleh rongga mulut dengan dinding-dinding yang berotot. Manusia ada banyaklah diafragma, sangkar rusuk, otot interkostal. Okey, bagaimana cara dia bernafas? Kalau serangga dibantu oleh pengecutan dan pengenduran otot abdomen. Sebab bila kecut kendur, tekanan akan berubah-ubah. Okay, kalau ikan dibantu oleh pergerakan dasar rongga mulut dan otot operculum. Sebab tu cikgu suruh awak buat demonstrasi tadi. Ada sebab kenapa mulut buka, mulut tutup. Okay, katak dibantu oleh pergerakan pantas dasar rongga mulut dan sifat kekenyalan peparu. Dan manusia dibantu oleh pengecutan dan pengenduran otot interkostal, otot diafragma, sangkar rusuk. Barulah tekanan tu jadi berubah-ubah. Okay, kita pergi kepada soalan last. Okay, nyatakan fungsi spiracle dalam mekanisme pernafasan serangga. Jadi spiracle ni adalah liang udara yang menghubungkan struktur respirasi di dalam serangga dengan persekitaran luar. Spiracle ni tempat gas masuk, gas keluar. Soalan 2. Bagaimanakah otot abdomen membantu serangga bernafas? Ni khusus untuk serangga. Jadi semasa tarik nafas, ingat otot abdomen kena kendur. Sebab kendur, tekanan pun rendah.
Bila tekanan rendah, tekanan di luar tinggi menolak udara memasuki trakea melalui spiracle. Dan masa dia nak hembus nafas, cikgu saya kena cerita juga ke hembus? Cuba awak tengok soalan. Bila dia tanya bernafas, awak kena terangkan tarik dan hembus. Kalau dia tanya tarik saja, barulah kita cerita tarik. Tapi kalau dia kata bernafas, kena dua-dua. Okay, jadi bila nak hembus, otot abdomen kena kecut. Bila kecut, tekanan tinggi dalam trakea menolak udara keluar melalui spiracle. Okay, soalan 3. Nyatakan 2 ciri perbezaan antara mekanisme pernafasan ikan dan serangga. Dia nak beza saja. Okay, so beza yang pertama ialah struktur respirasi ikan tempat tukar gas. Ingat perkataan struktur ni tempat tukar gas. Jadi untuk ikan dia tukar gas dekat filamen dan insang, manusia tukar gas dekat alveolus. Kita panggil struktur. Okay, yang kedua, liang tempat gas masuk. Liang pernafasan ikan ialah mulut dan operculum, manakala liang pernafasan kita ialah lubang hidung. Okey, soalan 4, terangkan mekanisme tarikan nafas. Okey, untuk tarikan nafas you all salin je lah. Tadilah otot interkostal luar kecut, dalam kendu. Lepas tu nak salin hak ni terus pun tak apa. Diafragma kecut jadi leper mendatar. So tindakan ini menyebabkan sangkar rusuk naik ke atas ke depan. Dan isi padu dalam rongga toraks bertambah sebab gas masuk, tekanan kurang. Tekanan atmosfera tinggi tolak udara masuk ke dalam peparu. Okey, so kita berhenti di sini. Ada nak tanya apa-apa? Untuk zone activity tu, sekejap Untuk zone activity tu you all bolehlah Google tengok bagaimana nak bina model untuk menunjukkan otot diafragma. Tak payah buat pun, tapi cikgu nak suruh awak mikirlah. Cuba Google cari bagaimana nak bina model untuk menunjukkan tindakan otot diafragma. Okay, cuba tengok saja. Search sendirilah. Tengok apa yang murid daripada negara barat dia dah buat. Bagaimana dia dia dah cipta tu dengan cara yang lebih ni. Just awak cari je lah. Bukan nak suruh buat pun, untuk tengok saja. Okay, ada nak tanya? Cikgu. Maksudnya serangga tak ada hidung. Serangga tak ada hidung. Serangga dia guna dia guna liang spiracle dia lah. Tak ada lah. Okey, lagi. Cikgu, kalau orang ada asma tu dia lain ke nafas dia dengan kita? Serupa je dia bernafas dengan kita, cuma dia ada masalah. Nanti kita akan belajar. Asma ni kalau awak tengok dia penyakit ke? So di hujung, cuba awak tengok di hujung bab nanti, muka surat 138, dia bernafas macam kita je. Cuma dia ada masalah dekat struktur dia tu. Nanti kita akan belajar. Sebab tu dia bila dia asma doktor akan pakaikan ni doktor akan bagi inhaler tu untuk buka dia punya salur. Nanti kita akan belajar tu. Dia sama je dengan kita. Okey, lagi? Cikgu, kiranya ikan ni dia sentiasa buka tutup operculum tu ke ada masa dia stop? Always. Setiap masa. Sebab kita bernafas buka tutup hidung. Dia pun lagu tu lah. Always. Selalu. Okay, lagi? Ada lagi? Tak ada. So jangan lupa tugasan awak ialah esok ambil lah seekor ikan tu. Awak cuma siang ikan, jangan rosakkan ikan tu. Jangan rosakkan ikan tu sebab maybe nanti ujian amali pun, katakan exam amali, kadang-kadang dia bagi seekor ikan untuk awak adalah soalan dia boleh kait dengan respirasi ikan, dia boleh kait dengan sistem peredaran darah ikan. Boleh sebab tahun cikgu periksa amali dulu, zaman cikgu SPM 1997, cikgu masuk makmal exam, tengok atas meja ada ikan seekor. Semua pelajar dapat ikan kembung. So bila tengok soalan, dia suruh bedah ikan tu. Nak kena jawab soalan, nak kena lukis tu insang. Dulu masa zaman cikgu peperiksaan amali susah sebab apa? Fizik hari lain, kimia hari lain,
bio hari lain. Jadi lama sikit masa dia. Yang ni awak tak apa, 1 hari 3 subjek dah selalu. Awak masuk makmal tu, awak tengok fizik ada, kimia ada, bio ada. Awak boleh pilih nak start mana dulu. Tapi 3 soalan selalu. Nah, okey. Kalau tak ada nak tanya, nanti cikgu hantar literasi kebat. Awak buat yang tu. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Siapa nak tanya soalan cikgu? Tadi siapa tanya soalan ni? Cikgu nak nama. Siapa tanya soalan tadi? Yang 3 orang tadi cikgu tak tanda. Fatih Ayuni, Pak Syifa. Fatin Ayuni. Lagi? Hidayu, Pak Bina. Nama apa? Hidayu. Hidayu, Pak Bina. Lagi? Sorry lagi tadi tanya cikgu. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum. Cikgu.